saya cuba ringkaskan insyaAllah. Pertama, isu yang saya nak sebutkan ialah isu kebebasan media. Dan Sepang tadi telah menyebut. Dan saya rasa ini adalah isu utama di negara kita. Saya ingin bacakan laporan oleh Reporters Without Borders yang menunjukkan 3 tahun terakhir negara kita ni, ranking kebebasan media terus jatuh. 2012 sampai kepada 122, 2013 turun 20 anak tangga kepada 143 dan tahun ini kepada 147. Walaupun kita tahu bahawa kerajaan telah memberi respon yang lebih positif bermula zaman Perdana Menteri sebelum ini, Pak Lah, sehingga sekarang, tetapi kekangannya ialah kerajaan hanya buka kebebasan itu kepada media alternatif. Kerajaan masih takut untuk memberi kebebasan kepada pembangkang terutama sekali untuk mendapat capaian dalam media perdana. Jadi saya harap supaya kerajaan lebih berani, dan saya yakin jikalau kerajaan tidak ubah ini, maka di sisi masyarakat antarabangsa, negara kita akan terus malang, terus jatuh dari sudut kebebasan media. Itu yang pertama. Yang boleh saya sebut lagi ialah mengenai ukuran yang sepatutnya difahami. Ya. Pertama, tahap kepelbagaian pandangan oleh rakyat. Itu yang perlu kita tekankan. Yang kedua, tahap operasi media tanpa dipengaruhi oleh pihak berkuasa. Yang ketiga, tahap tapisan oleh pihak berkuasa. Dan yang keempat ialah keberkesanan dan ciri perundangan bagi menjamin kebebasan bersuara. Saya mencadangkan supaya kerajaan juga harus melihat kembali kepada usaha untuk menghapuskan akta hasutan yang juga menjadi penghalang kepada kebebasan bersuara di negara kita. Jadi jaminan kerajaan untuk menghapuskan akta hasutan diganti dengan akta keharmonian nasional ini, saya harap konsisten pihak kerajaan untuk melaksanakannya. Dan inilah yang menjadi isu kita pada hari ini. Yang saya ingin menyentuh kepada butiran 31000 mengenai projek jalur lebar. Ada 3 isu yang saya nak sentuh. Pertama, yang disentuh oleh Pendang, ya, mengenai projek Kampung Tanpa Wayar 1 Malaysia. Projek ini 60 juta untuk 246 lokasi. Hari ini agak tak berbunyi ya projek ini kerana masalah speed kelajuan yang begitu perlahan, masalah coverage yang begitu kurang, dan isu utama ialah tiada maintenance untuk projek ini. Projek ini telah makan belanja 60 juta lebih. Tapi sekarang ni seperti orang kata seperti dah jadi projek gajah putih. Jadi saya mengharapkan pihak kerajaan dapat memberikan penjelasan mengenai projek Kampung Tanpa Wayar 1 Malaysia. Yang kedua ialah isu yang banyak dibangkitkan oleh pihak rakan-rakan tadi mengenai projek SchoolNet ataupun Wan Bestari Net. Ya. Projek di bawah YTL untuk membangunkan kemudahan internet di sekolah-sekolah. Namun hasil dapatan menunjukkan bahawa YTL tidak begitu berminat dengan projek SchoolNet, tetapi lebih kepada berminat untuk melebar luaskan coverage perniagaan mereka. Kalau kita lihat website yes.my, hampir setiap bulan akan wujud kawasan baru yes yang mengambil manfaat daripada projek ini. Sedangkan pihak sekolah sendiri tak dapat manfaat daripada projek ini. 663 juta wang pembayar cukai telah digunakan untuk memperkenalkan jaringan jalur lebar berkelajuan tinggi ini. Tetapi masalahnya, pelajar masih lagi terbelenggu dengan sambungan internet yang begitu perlahan. Laporan audit Ketua Audit Negara 2013, projek Wan Bestari Net yang termasuk persekitaran pembelajaran maya juga jarang digunakan oleh pelajar dan para guru. Mengikut kontrak, 9,000 hampir 10,000 sekolah akan dibekalkan dengan jalur lebar antara 4 MB per second sehingga 20 MB. Sebilangan kecil sekolah. Okey, saya tinggalkan. Bagaimanapun, laporan menyebut kelajuan terlalu perlahan untuk menyokong VLE jika melibatkan penggunaan 30 hingga 40 pengguna. Yeah. Maknanya pelajar dalam masa yang sama. Dan saya ingin menyentuh mengenai mutu perkhidmatan. Isu kita ialah pihak telco yang menguasai pelan-pelan internet begitu berat untuk memberikan kelajuan
4G tanpa had. Harapan rakyat adalah telco menjual pelan internet berasaskan kelajuan, bukan berasaskan kepada kuota. Ini adalah kerana tidak guna diberikan kelajuan sehingga 1 juta megabyte per second, tetapi kuotanya begitu kedekut. Tidak sepatutnya rakyat yang sudah banyak berbelanja membayar untuk itu dicas dengan bayaran yang agak keterlaluan. Yeah. Dan akhir sekali mengenai Kelantan. Tadi pun telah disebut oleh Macang, ya. Mengenai Unify, saya difahamkan bahawa Unify di Kelantan ini sepatutnya dah akhir tahun ini dah dapat berjalan di Kelantan, tetapi maklumat yang kita perolehi dia tidak akan berjaya untuk tahun ini. Jadi saya nak tanya mengapa begitu lambat projek yang begitu baik ini untuk rakyat Kelantan. Dan akhir sekali saya mengharapkan pihak broadband provider seperti Celcom dan Maxis untuk melihat balik desain broadband di Pantai Timur. Kebiasaannya dalam musim cuti, hampir setiap masa internet di Kelantan, terutama saya, tidak kuat dan terganggu. Ya. Terima kasih. Ya. Wanita belum ada lagi. Ya, Pasir Gudang. 5 minit.